Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana wa yassir alaina, iftah alaina futuhal arifin, wa waffiqna taufiqas salihin birahmatin minka ya arhamar rahimin. Sallillahumma ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal qatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini menyambung siri kuliah pengajian kita menggunakan kitab Bahrul Mazi juzuk 17. Menyambung pada bab yang ke-22, masih lagi dalam tajuk Babu ma jaa fil qanaah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tidak tamak dan loba, bahkan rasa cukup pada apa yang ada. Kita telah bincang pada siri kuliah kita yang lalu tentang satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, tentang satu hadis Nabi yang mana sahabat Nabi SAW, dia satu hari dia minta kepada Nabi SAW, dia minta Nabi bagi. Fasa'alani fa'a'tani, sa'altu Rasulullah SAW, kata Hizam, aku minta kepada Rasulullah SAW akan harta-harta yang diberikannya itu pada sekalian orang. Fa'a'tani, maka Nabi SAW pun memberinya kepadaku sebagaimana ia memberikan kepada orang lain. Thumma sa'altuhu fa'a'tani, kemudian aku minta lagi. Dah minta kali pertama, Nabi bagi. Minta pula kali kedua, fa'a'tani, Nabi bagi. Thumma sa'altuhu fa'a'tani, sehinggalah kali ketiga bila dia minta, Nabi SAW, Nabi pun bagi. Selepas daripada itu, pesanan Nabi SAW yang membuatkan Sayyidina Hakim bin Hizam terkesan dalam hidup dia. Dan selepas daripada dia bertekad, dia tak mau minta dah. Kerana Nabi kata, ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwah, faman akhadhahu bisaqawati nafsin burika lahu fih, wa man akhadhahu biishrafi nafsin lam yubarak lahu fih, wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba'. Kemudian Nabi SAW, Nabi mengajarkan Sayyidina Hakim dan memberikan satu peringatan nasihat. Supaya apa? Nasihat itu terkesan dan lekat pada diri Sayyidina Hakim bin Hizam, supaya jangan ada sifat tamak dan loba, tabiat tamak dan loba terhadap harta, dan supaya tabiat itu tidak lekat pada dirinya. Jangan suka meminta-minta. Nabi kata, hai Hakim, bahwasanya harta ini seperti buah-buahan yang hijau. Hidup rupanya lagi manis dan rasanya. Sangat suka dan gemar nafsu kepadanya. Nafsu suka.
dan loba tamak ia. Maka apabila ada sesuatu yang hijau, hidup ini pun sudah cenderung nafsu kepadanya, apatah lagi apabila berhimpun rupa yang elok-elok, yang manis rasa, maka hendaklah kamu kembali akan dia dengan memelihara muka daripada malu, dengan sebab dinampak orang kamu loba dan tamak. Nampak sangat cara minta tu, nampak ada sifat tamak dan juga loba. Dan Nabi pesan kepada Sayyidina Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhum. Sebab apa Nabi sebut kepada Sayyidina Hakim bin Hizam? Kerana sesiapa mengambil harta itu dengan menarik diri, malukan dapat harta dengan senang-senang dan ditunjuk, diunjuk orang bukannya dengan jalan yang terpuji, nescaya harta itu yang diambil itu diberkatkan Tuhan kepadanya. Dan sesiapa mengambil harta itu dengan memukakan diri dan dizahirkan dia seperti segala orang-orang yang meminta sedekah, nescaya tiada diberikan keberkatan baginya pada harta itu. Dan Nabi buat satu perumpamaan, orang itu seperti apa? Kalladzi ya'kul wala yashba, seperti mana orang yang lapar, tabiatnya yang sentiasa lapar, makan tapi tidak pernah kenyang. Itu perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi pesan di akhir hadis, wal yadul ulya khairum minal yadis sufla, dan bermula tangan yang berada di atas itu lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Yang maksudnya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Itu hadis yang telah kita baca, yang kita bincangkan pada siri kuliah yang lalu. Baik, kita sambung pada masalah yang seterusnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masalah yang seterusnya dia kata, bala kaya dan kesenangan itu bagaimana? Jadi kita sebut dahulu bahawa ujian ini datang dalam pelbagai bentuk. Ada kalanya ujian ini datang dalam bentuk hidup kita susah, kita jadi miskin, tidak ada harta, tidak ada makanan nak makan, so itu juga ujian. Dan rupanya tuan-tuan sekalian, kata tuan kitab ini, kaya juga adalah satu bala, yakni satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak tengok siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang kaya. Dan orang yang kaya di sisi agama yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi SAW. Kata tuan kitab kita, sungguhnya maklum jua orang yang kaya itu, iaitulah orang yang berharta banyak. Ini bila disebut orang kaya, kita faham orang yang ada harta banyak. Kemudian yang boleh mencukupkan apa kehendaknya yang lazim, keperluan dia. Dia boleh nak beli apa, sebab apa? Dia ada duit, dia ada harta yang banyak. Maka apabila seseorang itu ada wang, yakni ada duit dalam tangannya, dan ada rumah tangganya dan tanah kebunnya yang berhasil pada tiap-tiap hari, maka kayalah ia, atau pencarian yang dapat hasilnya yang mencukupkan kehendaknya yang lazim, maka ia itu kaya jua namanya. Itu definisi ataupun pentakrifan bila kita sebut satu orang yang kaya. Dia ada harta banyak, dia ada duit dalam tangan dia, dia ada rumah, dia ada tanah, dia ada Allah SWT hasil keperluan dia yang dia dapat hari-hari dan sebagainya, hasil pencarian dia cukup untuk keperluan dia yang lazim, maka kita sebut dia ni adalah satu orang yang kaya. Maka orang yang kaya itu bala percubaan Allah ke atasnya dengan sebab kaya itu. Rupanya kaya itu sendiri adalah satu ujian. Kaya adalah satu bala, satu ujian. Setengah daripadanya, apa bentuk ujian yang datang yang disebut sebagai kaya itu adalah bala? Dia kata setengah daripadanya adalah sombong. Dia main sifat sombong. Bila dah jadi kaya, tengok cara jalan pun macam lain, kan? Cara sembang dengan orang pun macam lain, cara pemakaian dia, cara dia nampak lain. Dia ada satu sifat sombong dan melampau had, kan? Kita pun lalu tengok tempat rumah orang kaya tu, kayanya, telitah hati pula dia ni.
Kaya sikit-sikit sudahlah, orang melampau sangat kaya. Itu dia sebab dia kaya, kan? Sebab dia kaya. Kita tengok rumah sampai bertingkat-tingkat, 4, 5, 6 tingkat. Duduk 2 orang lelaki bini. Dia kata, nak duduk celah mana? Anak-anak tak duduk dah sekali. Rumah besar 3, 4 tingkat, duduk 2 orang. Duduk 2 orang. Kan? Melampau had, kerana bila dilihatnya dirinya sudah ada wang ataupun duit banyak, cukup pula pada dirinya, berkepandaian pula, maka ia pun tunjukkan kerahnya dan berkuasanya pada orang-orang. Oh, dah jadi kaya, dia memang dah ada satu perasaan rasa sombong dalam diri, sembang dengan orang pun dah lain macam dah. Sebab apa? Sebab dia ada harta, dia kaya, dia ada kedudukan, dia ni Tan Sri, dia ni ada gelaran Datuk. Dia jadi apa? Dia dah jadi lain macam dah. Dan tiadalah ia bercakap dan berkelakuan dengan lemah lembut lagi. Oh, cakap pun cakap dah tak ada lemah lembut dah. Cakap ni kasar dengan orang. Dan setengahnya dengan sebab kayanya itu bertambah kuat, ia menghimpun dunianya hingga tinggal amal ibadahnya. Ini nampak tuan-tuan. Inilah realiti dia. Bila dah jadi kaya, sibuk menghimpunkan harta kekayaan dunia sehingga tinggal amalan ibadat. Tak sempat nak solat, tak sempat nak datang masjid, solat Jumaah ni tak sempat. Sebab apa? Sibuk dengan harta dunianya. Dan bertambah-tambah loba dan juga tamak. Orang yang kaya, lagi dia nak menghimpun, lagi dia nak lagi, dia ada perasaan loba dan juga tamak. Dan setengahnya dengan sebab apa? Dengan sebab kayanya itu menurut ia akan hawa nafsunya berlebih-lebih mencari dan mengambil kesedapan dunia daripada makan dan minum dan pakaian dan rumah tangga dan kenaikan. Dan setengahnya dengan sebab sudah ia kaya, tidak ia peduli sesiapa. Nampak tuan-tuan? Ini antara bentuk ujian orang yang kaya. Bila dah jadi kaya, dia kaya ni, yang salah ni kaya yang sifat-sifat yang disebutkan tadi. Dia memang ada sombong, dia jadi tamak, loba, dia ikut nafsu berlebih-lebihan, dia mengambil kesempatan dengan kesedapan dunia daripada makan dan minum. Makan mewah, hidup mewah, pakaian saja yang ada dekat tubuh badan dia, pakaian dia, baju, seluar, kasut, semua puluh-puluh ribu, bukan ringgit-ringgit macam kita boleh bandel lah tuan-tuan, selak bandel. Contoh, dia satu helai selak berharga berapa? 10,000 ringgit. Kasut saja 20,000 ringgit. Kita betul ke Ustaz? Ada orang macam tu? Ada kan? Ada orang satu malam dia boleh habis, satu malam saja dia boleh habis 20,000 ringgit, 30,000. Ustaz, betul ke ada macam tu? Betul, sebab dia kaya. Dia boleh habis duit macam tu. Pakaian dia, barang jam tangan, barang kemas yang duk dekat dia pun dah dekat 500,000 dah. Dekat badan saja dia. Jam, cincin, gelang, semua perhiasan, baju, kasut, semua tu semua jenis berharga. Jenis berharga, mewah. Dan Allahumma salli ala Muhammad, dia kata, dan setengahnya dengan sebab sudah kaya dia tidak pedulikan sesiapa, cukup pada perasaannya dengan kaya. Hidup dia dengan kaya, dia ada harta, ikut suka dia lah, dia dah buat apa? Kan, ikut suka dia. Tak peduli dah. Apa orang nak kata, walaupun dia ni orang kata sombong, apa ingatkan Haji, dah tua-tua dia ni, insaf-insaf lah. Sudah, tapi dia tak pedulikan apa orang kata dekat dia. Dan tidak ia menghubungkan rahim dan kasihan orang yang susah dan fakir miskin. Nampak tak? Dahlah kaya, sombong, tak menghubungkan silaturahim pula, tak menghubungkan silaturahim, dan dia tidak kesian, belah kasihan terhadap orang susah, orang fakir miskin. Allahumma salli ala Muhammad. Buat jamuan raya, panggil orang-orang kaya saja, orang fakir miskin tak panggil. Orang susah, sepatut kita nak jamu makan ni panggil orang yang susah, fakir miskin. Ni jemput yang dah kaya dah, mai pemakan sikit-sikit dekat celah gigi betul balik tuan-tuan sekalian. Tinggal makanan. Bagi orang-orang yang betul-betul susah. Ni panggil orang yang kaya. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Nabi melarang seburuk-buruk walimah dijemput orang-orang kaya dan dibiarkan orang miskin, tak panggil orang kaya je. Oh, dia ni sebab apa? Sebab dia ni Tan Sri, dia ni Datuk, kita pun panggil orang kaya.
Orang hak miskin susah lalu tengok, oi dia ni buat jamuan tak panggil kita kah? Dia susah, dia rasa tak layak, dia nak pi lagi dia tak pergilah sebab tidak ada jemputan, orang tak panggil. Maka sekalian yang tersebut itu bala kaya yang lebih berat ditanggung oleh orang-orang kaya. Ini ujian dia. Lagi berat ujian, lagi kaya, lagi berat ujian ni satu orang itu. Maka dia kata payahlah seorang daripada mereka itu lepas daripadanya. Dengan kerana itulah kata Tuhan kita bala kaya dikatakan lebih payah sabar hati menolaknya dan menyimpangnya, lebih payah daripada menanggung bala fakir dan juga miskin. Ni miskin, fakir itu kaya, ujian juga. Tapi ujian kaya ni kata Tuhan kita lebih susah dan juga lebih berat untuk kita nak berhadapan, kita nak sabar hati kita ni, nak menolak dan nak menyimpangnya itu. Baik. Kemudian masalah amal yang menjadikan sentiasa rasa kaya adalah hati telah ditunjukkan dan diajarkan oleh oleh Nabi kita SAW pada umatnya. Nabi dah ajarkan kepada kita macam mana kita nak jadi kaya yang sebenar. Yang disebut kaya adalah hati, rasa cukup dengan setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka iaitu hendaklah seorang beramal sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata tidak meringankan segala yang difardukan, segala yang difardukannya, dan menyempurnakan setiap waktu dan masanya. Jadi apa yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita, sembahyang, kita kena sempurna buat elok-elok sembahyang di awal waktu sebagai contoh antara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, sembahyang di awal waktu. Dan jadikan apa yang difardukan Allah Ta'ala itu kemukakan, dan apa yang disuruhnya itu dibuat. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, dan apa yang diharamkannya dan yang ditegahnya itu kita jauhkan. Itu yang dimaksud dengan taqwa. Al-imtithalu bi awamirillahi azza wa jal wajtinabu nawahi. Kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, kita jauhkan. Maka apabila adalah seseorang itu yang demikian, maka tentu ia beratkan ke atas dirinya sembahyang 5 waktu. Bila ada perasaan itu, Allahumma salli ala Muhammad, apa Allah Ta'ala suruh dia buat, apa yang Allah Ta'ala larang dia tinggal. Sampai satu tahap ada perasaan dalam diri dia ni, bila tiba waktu sembahyang, solat 5 waktu, dia akan pergi solat, sembahyang di awal waktu, sembahyang di masjid, sembahyang di surau. Dia akan mengambil berat, lebih berat, kerana itu adalah amalan yang fardu. Dia beramal soleh. Tuan-tuan, kita beramal soleh, maksud amal soleh itu ialah amalan yang kita buat bertepatan dengan Al-Quran, bertepatan dengan petunjuk Al-Quran dan juga petunjuk hadis Nabi SAW, sunnah Nabi. Ini yang dimaksudkan dengan amal soleh. Kita sebut amal soleh. Amal soleh maksudnya apa? Amalan yang kita buat bertepatan dengan petunjuk Al-Quran dan bertepatan dengan petunjuk sunnah Nabi SAW. Jadi dia kata, maka tentu ia beratkan ke atas dirinya sembahyang 5 waktu, lebih berat daripada sekalian perkara. Kemudian diikutnya dengan apa ibadat yang sunat daripada sembahyang sunat. Utamakan yang wajib. Taqdimul faraid, maknanya utamakan amalan ibadat yang fardu daripada sunat. Yang sunat pun buat juga, tapi yang fardu tak boleh tinggal. Ada orang yang rajin buat amalan sunat, Masya Allah, sedekah, Masya Allah, rajin baca Quran, rajin buat sunat, amalan sunat, tapi subuh tak sembahyang. Itu tak betul. Dahulukan yang fardu, kemudian dalam masa yang sama perbanyakkan amalan sunat. Amalan sunat ni tuan-tuan, dia nak menampung segala kekurangan amalan-amalan kita. Sebab itu kita disuruh untuk memperbanyakkan amalan sunat. Dan juga berat ia kepada menunaikan rukun Islamnya daripada sedekah wajib. Jadi utama yang wajib dulu. Rukun Islam itu semua yang wajib. Yang wajib. Umrah pergi banyak kali dah. Utama pulun usaha dulu pergi buat haji dulu. Pergi buat haji, kerana haji itu adalah wajib.
usaha pergi buat yang wajib dulu. Dan dia kata puasa wajib dan haji, itu rukun Islam, dan beratkan apa ibadat wajib yang lain daripada menanggung nafkah anak isteri, dan berusaha mencarikan yang halal, dan memperbuat apa amal yang sunat daripada wirid, dan membaca Al-Quran dan juga doa. Jadi buat yang wajib dulu, utamakan amalan ibadat yang wajib, kemudian barulah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Dan tidak ada di dalam hati itu siang dan malam ingat kepada kerja usaha menghimpun harta dan kesedapan dunia. Ada orang ni 24 jam fikir nak kaya, nak cari duit, fikir tentang nak menghimpunkan harta, sampai tak fikir langsung tentang kehidupan di akhirat, macam mana nak memperbanyakkan amal ibadat. Dia fikir tentang nak himpun harta, fikir tentang kesedapan dunia, fikir dunia saja dalam kepala otak dia, tuan-tuan. Bahkan kerja, usaha dan menuntut rezeki diri itu datang di hati dan dikerjakan kemudian daripada sudah menunaikan sembahyang 5 waktu dan menunaikan bekalan akhirat. Ni utamakan yang wajib. Dia apa benda pun dia solat dulu, sembahyang, selesai solat, baru dia akan mula buat kerja dia. Sebab itu orang yang sembahyang di awal waktu, dia akan rasa masa ataupun kehidupan dia ini selapang-lapangnya, seluas-luasnya. Dia dah buat yang wajib, kemudian ada masa yang banyak. Jadi sebab orang bila solat last minute, bila lambat solat, kita akan jadi kelang kabut, nak berhenti solat, sebab pergi mana? Solat dulu. Ini dah pergi shopping, dia kata tak apalah, kita beli barang dulu lah, nanti kita solat. Shopping, beli barang, tengok 10 minit lagi waktu solat dah nak habis. Kita kelang kabut, pergi cari tanah pula, nak kena beratur panjang, pergi cari, nak pergi surau pula, nak kena jalan kaki jauh, tinggal 5 minit. Kan? Nak masuk surau pula, tolak-tolak semua, ada 3 minit. Nak solat dalam masa yang singkat itu. Terus gila. Jadi Allah SWT buat yang wajib. Selesai solat dulu, shopping lah satu mall tu pun tak ada masalah. Sembahyang dulu. Maka sesiapa memperbuat seperti yang diterangkan ini, niscaya Tuhan jadikan ia kaya di dalam hatinya. Ni kaya hati. Orang duk faham kaya tadi, orang yang ada duit banyak, ada harta banyak, ada tanah, ada itu ini sebagainya. Nabi sebut kaya ni ada kaya hati. Dan senang lenang badannya, tidak ia berduka cita, bahkan suka cita dengan sentiasanya jikalau tidak banyak datang harta berhimpun kepadanya sekalipun. Walaupun harta tak banyak, tapi hidup ni tenang, ada masa buat amal ibadat, boleh datang solat, boleh baca Quran, dia rasa senang. Walaupun hidup dia tak kaya, tapi hati ni tenang. Itulah kaya hati. Rasa cukup dengan setiap pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Dia tak ada baglo yang besar macam orang lain, tapi hidup dia rasa tenang, dia rasa bahagia. Sebab itu tuan-tuan, bahagia dan ketenangan ni, dia tidak bergantung kepada faktur wang, ringgit, harta yang kita miliki. Allah boleh memberikan kebahagiaan, ketenangan itu kepada siapa saja yang dikehendaki di kalangan hamba-hambanya. Dan yang demikian itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sebagai di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ada akhiratnya kuat pedulinya, nescaya dijadikan Allah Subhanahu wa taala akan kayanya di hatinya. Dia satu orang yang peduli akhirat, peduli akhirat dalam hati dia, dan dihimpunkannya baginya akan segala kerjanya, yakni sesiapa niatnya dan amalnya dan usahanya lebih berat kepada menyempurnakan barang yang telah difardukan Allah dan barang yang disuruhnya, dan menjauhkan maksiat dan segala yang ditegahnya itu, nescaya Tuhan jadikan kaya dalam hatinya, jikalau ia berharta ataupun tidak berharta sekalipun. Dia akan jadi kaya hati.
kaya jiwa dalam diri kita. Dan Tuhan himpunkan segala kerjanya baginya, yakni Tuhan jadikan hal ehwal dunianya daripada pekerjaan dari situ dan dari sini dengan senang dan pandai menyelesaikannya dan menyempurnakannya, tidak dengan keberatan dan susah hati dan duka cita. Jadi dia rasa tenang buat ibadat, rasa tak berat, rasa suka, seronok buat amal ibadat, tidak ada gangguan. Tak fikir tentang soal dunia dia, hartanya yang banyak. Orang yang ada harta banyak, orang yang kaya ni sibuklah dengan harta. Sampai ke debat solat, sembahyang. Dalam sembahyang fikir tentang urusan dunia, tentang projek-projek ada dalam tengah sembahyang tu dia fikir. Dalam sembahyang pun dia fikir. Sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Dan diberi akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan dunia daripada segala rezeki yang halal dan kesedapan dunia, padahalnya datang segala perkara dunia itu dengan terpaksa, yakni dan tidak dengan dicita dan dikehendak hati, bahkan dengan kurnia Tuhan yang limpah kurnianya. Tuhan bagi. Dia tak minta pun, dia mai datang. Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia. Rezeki yang datang kepada kita, tuan-tuan, ada cara yang rezeki datang kepada kita dengan cara yang kita sangka lah. Ada rezeki yang datang kepada kita dengan cara yang kita tidak sangka-sangka, dengan syarat kita bertakwa dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi SAW lagi, wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Baik, dan barang siapa ada dunianya itu kuat pedulikan, dia suka pada dunia, pedulikan dunia, nescaya Nabi kata dijadikan Allah fakirnya antara kedua matanya dan diserahkan Allah atasnya akan segala kerjanya, dan tiada datang akan dia daripada dunia itu melainkan barang yang dikadar baginya, ditentukan baginya. Sebab itu kita tengok kita ni, sebab ada orang yang mengutamakan dunia kah ataupun akhirat. Kita ni lebih suka dunia ataupun suka akhirat. Sebab itu bila Quran sebut akhirat itu lebih baik, lebih afdal, lebih utama kalau nak dibandingkan dengan dunia. Tapi kita utamakan dunia kah ataupun kita utamakan akhirat? Jika ada satu orang datang rumah kita, Allah masuk rahmat. Bila ada satu orang dia datang rumah kita, dia ketuk pintu, dia nak bagi, Allah masuk rahmat, bagi hadiah. Kita suka ada orang nak bagi hadiah dekat kita, sukalah. Suka. Ada satu orang lagi, dia datang rumah kita, dia nak minta sedekah derma. Yang mana kita suka? Orang nak bagi hadiah dekat kita kah lebih kita suka, ataupun orang yang datang rumah kita dia nak minta duit, dia nak minta derma, dia nak minta sumbangan, mana yang lebih kita suka? Kan? Jadi kalau kita suka orang yang suka memberi, kita suka orang beri hadiah kepada kita, kita masih sayang pada dunia. Kerana kita suka orang beri kepada kita. Tapi kalau orang datang nak minta derma, beri sumbangan, kita pun tutup pintu rapat-rapat. Nampak ada dia mai, tutup pintu, buat macam tak ada orang. Kan? Kita tak suka nak memberi. Orang yang akhirat ni dia suka memberi. Orang hak jenis sifat dunia ni dia suka meminta. Dia suka orang beri kepada dia. Kenapa? Kerana dunia masih ada dalam diri. Sebab tu saya lalu buat contoh mudah untuk kita nak faham. Kalau ada orang main nak bagi duit dekat kita, dan dia buat keluar duit, buh dalam beg yang ni ada RM RM100,000. RM100,000. Bukan RM100, RM100,000. Dan dia pula, dia niat dalam hati dia, kebetulan Allah Ta'ala beri rezeki lebih, dia nak infak, dia nak sedekah duit tadi. Dan dia kata orang yang pertama yang dia jumpa, dia akan beri duit ni. Kebetulan ada hamba Allah ni, orang yang pertama yang dia jumpa, dia kata dia nak bagi duit. Dia pun jumpalah satu orang haji. Dia kata, haji, saya ada niat, saya nak bagi sedekah, saya nak beri duit
yang ada kepada saya ni kepada haji. Haji tu tanyalah, dia sebut duit, nak tahulah berapa dapat. Berapa? Tak banyak, 1,000 terbeliak biji mata. Ui, 1,000 terbeliak biji mata dengar 1,000. Okey. Jadi kalau kita duduk tempat haji tu, orang nak bagi 1,000, agak-agak nak ambil duit 1,000. Nak 1,000. Tunggu lagi. Kan? 1,000. 1,000 orang nak bagi. Free dekat kita. Ambil kan, 1,000. Kau tak mau ambil, orang bagi 1,000. Tak mau. 1,000 orang bagi. Baik. Selang 2-3 hari, ada orang main rumah kita. Dia pun macam tahu je kita baru dapat duit 1,000 tu. Nak main minta sumbangan, nak minta sedekah dan sebagainya. Dia berketuk pintu, bagi salam, Assalamualaikum. Kita pun pasang telinga elok dengar, Waalaikumsalam. Buka pintu. Dia kata ni, saya ni nak minta sedikit sumbangan, nak minta derma juga semua. Agak-agak lah duit baru kita dapat 1,000 tu, kita boleh tak bagi semua dekat dia? Dia bagi tak 1,000? Oh, baru plan nak pergi jalan di Maldives. Dah plan dah tu, nak pergi jalan mana-mana. Aku baru dapat 1,000, hang nak main minta duit, dia kata. Kan? RM50 pun belum tentu kita nak bagi dah. Jangan kita nak bagi semua, memang tak lah tuan-tuan. Separuh, setengah, belum tentu kita nak bagi. RM1 pun belum tentu kita pun bagi, kena bagi RM2, bagi RM10, kan. Jadi kita boleh bagi dah dekat dia. Kalau kita rasa sayang 1,000 baru dapat, tu makna dunia tu masih ada dalam diri kita. Sebab sayang. Persoalannya, duit 1,000 yang orang bagi tadi, itu duit kita kah? Hasil usaha penat lelah kita? Bukan. Bukan duit kita pun, orang bagi. Tapi sebab sayang pada dunia. Jadi kalau rasa berat, tak boleh nak lepaskan lagi. Sebab apa? Dunia tu masih ada dalam diri. Kita rasa duit ni banyak, ya Allah, macam-macam boleh buat ni. Rugi lah, tak akan nak bagi dekat dia. Hang main minta sedekah apa semua, orang bagi dekat ke 1,000, hang senang-senang nak main minta pula. Jadi kita rasa sayang. Bila sayang tu, dunia tu masih ada dalam diri kita. Itu ibarat dia. Jadi Allah SWT, siapa yang dia mengutamakan dunia, dia dahulukan dunia lebih daripada akhirat, dia akan diberi dengan kadar itu saja. Tapi kalau kita utamakan akhirat, Allah Ta'ala akan berikan lebih daripada itu dalam keadaan rezeki yang datang kepada kita dan keadaan kita tak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ingatlah dan yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada siri kuliah akan datang. Kita akan bicara berkaitan dengan masalah yang berikutnya, amal yang menjadikan kita sentiasa rasa fakir di dalam hati. Di dalam hati, dan kemudian kaya dalam hati dan miskinnya. Apa yang dimaksudkan dengan kaya hati? Ini juga kita akan bincang pada siri kuliah akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman dengan ilmu yang kita pelajari dan dapat sama-sama kita amalkan di dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallah.